Okey, so kita sambunglah yang ni. Okey, hari tu kita belajar yang sinar katot, okey, ataupun elektron kan, boleh dipesongkan oleh medan magnet. Okey. Nak tahu dia punya daya dia kan, dia bergerak atas ke bawah ke kiri ke kanan ke, kita pakai tangan apa? Respon. Apa nama tangan ni? Tangan kiri Fleming. Sekejap. Ya, kita pakai tangan kiri Fleming, okey. Okey, nak tahu daya kan, tangan kiri tau, jangan tangan kanan tangan kanan untuk tahu arah arus. Tapi kalau tangan kiri untuk tahu arah daya. Okey, selain daripada ni medan magnet, okey. Sinar katot boleh dipesongkan oleh medan magnet. Okey, selain daripada tu sinar katot juga boleh dipesongkan dengan medan elektrik. Boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Okey, contohnya ni senapan elektron, kita tembak elektron, dia tembak. Okey, kalaulah kita letak plat, contohnya plat P ni kita sambung dengan terminal negatif. So dia akan jadi terminal negatif lah, plat P. Yang plat Q ni sambung dengan terminal positif. So yang Q ni akan jadi positif. Okey, jadi elektron ni akan terpesong ke mana? Pesong ke plat negatif ke pesong ke plat positif? Dalam gambar tu dah tunjuk dah. Dia pesong ke mana ni? Dia pesong ke plat positif. Dia pesong ke plat positif Okey, kenapa dia pesong ke plat positif? Kenapa elektron terpesong ke plat positif? Siapa boleh fikir? Dia bercas negatif. Ya. Elektron bercas. Betul. Sebab elektron bercas negatif. So kalau elektron bercas negatif, mestilah dia akan tertarik ke yang opposite kan, yang berlawanan cas. So kalau elektron bercas negatif, dia akan tertarik ke plat yang positif lah. Okay, sebab tu dia terpesong ke plat positif. Jadi kat sini, inilah dia. Okay, kalau ni pula, kalau lah voltan positif pada plat P pula. Maksudnya P tu pula yang jadi positif. Okey, macam kita nak buat plat P ni terminal positif. P ni terminal positif. Maksudnya kan kamu kena sambungkan pada terminal bateri ni yang positif lah. So ni positif. Lepas tu yang ni negatif. So yang Q ni sambung dengan terminal negatif. So Q akan jadi plat negatif. So okey, just tukar ni je terminal bateri je, okey. Okey, jadi kat sini elektron dia akan terpesong ke plat P. Okey, dia akan terpesong ke plat P. Dia akan terpesong ke atas. Sebab apa? Sebab plat P ni charge dia positif. Elektron charge dia negatif kan. So dia akan terpesong pada plat positif. Kalau yang Q pula positif. Kalau Q pula positif. Kalau Q positif. Okey, macam nak buat plat Q tu positif. Kamu kena sambungkanlah dengan terminal yang positif ni. Okey. Yang P ni plat negatif lah, sambung dengan terminal bateri negatif. So plat P jadi negatif. Okey, jadi Q jadi terminal positif. Jadi elektron akan terpesong ke plat Q. Okey. Senang je. Faham ke ni? Respon. Faham. So kat sini ada video. Okay, tengok dia tembak elektron kena kat skrin pendaflor kan, nanti nampak tumpuk cahaya kan, kali hijau. Okey, kalau kamu sambungkan dengan plat positif bawah, plat negatif atas. Okey, macam nak buat yang plat positif ni? Kamu kena sambung dengan terminal bateri yang positif lah. Itulah caranya senang je. Ni contohlah kan. Kamu sambung dengan bateri. Ni positif, ni negatif. So yang bersambung dengan plat yang sambung dengan terminal positif ni, dia akan jadi plat positif. Okey, yang bawah ni plat positif. Yang atas ni yang sambung dengan terminal negatif ni, dia akan jadi plat negatif. Okey. Jadi kat sini elektron akan terpesong ke mana? Plat positif ke plat negatif? Positif. Ya, okey. Positif.
Dia terpesong kat bawah kan. Terpesong pada plug positif di bawah. Okey. Lagi apa lagi nak tunjuk? Dah tak ada Okey. Next. Yang ni pula. Sekejap. Okey, kalau yang ni pula. Dalam medan magnet pula. Okey. So macam samalah. Elektron pun boleh terpesong oleh medan magnet. Okey, sinar katot pun boleh terpesong oleh medan magnet. So nak pesong dengan medan magnet, kamu nak kasih dia pesong dengan medan magnet, oleh medan magnet, kamu kena guna magnet lah. Contohnya kalau cikgu letak magnet bar, ni cikgu letak, ni magnet bar lah, ni north, ni south kan. Okey, so dia pesong ke mana? Okey, ni dia tembak elektron. Okey, nak tahu dia terpesong kat mana? Okey, jadi kalau sini north, south dia mana? South dia kat sini lah, ini south. Okey, ni north, so ini jadi south. So mata kamu tengok kat mana? Ni mata kamu. Tengok. Okey, so nak tahu elektron dia terpesong mana? So pakai tangan kiri Fleming. Okey, cuba pakai tangan kiri. Dah buat dah tangan kiri. Dah. Lepas tu tembak setan. Tembaklah setan tu. Dah tembak dah. Dah tembak dah. Lepas tu, cikgu buka lah sekejap video. Mana tu? Okey. So tembak. Ni tangan kiri kan, ni tangan kiri. So tembak setan tu. Okey, ni tembak lah. Kamu tengok sana kan. Cikgu punya kamera ni sorang sisi tau. Dia jadi tak ikut. Tak apalah. So tembak setan. Lepas tu elektron dia tembak kita kan. So kalau elektron tembak kita, arus dia mesti kat mana? Arus dia berlawanan. Okey, berlawanan. Jadi dia pesong mana? Dia pesong bawah. Okey, sebab itulah nampak dia pesong ke bawah. Okey. So ni dia pesong bawah ni. Dia pesong bawah. Okey. Tak ada masalah kan? Tangan kiri Fleming ni. Ada masalah tak? Ada masalah ke? Tak ada. Tak ada kan? Okey. Okey. Dah. Okey, so kita jawab soalan ni. Gambar rajah di bawah menunjukkan bagaimana satu alur elektron dalam sebuah tiub sinar katod dipesongkan oleh beza keupayaan yang memelintasi plug P dan plug Q. Okey, plug P dengan plug Q. Plug P ni terminal negatif lah. Maksudnya dia sambung dengan terminal bateri yang negatif. Plug Q ni terminal yang positif sebab dia sambung dengan terminal bateri yang positif. Okey, jelaskan bagaimana pemesongan alur elektron dapat ditingkatkan. Okey. Dia punya magnitude, beza keupayaan yang memelintasi plug-plug itu. Okey, magnitude. Voltan, beza keupayaan tu maksudnya voltan. Okey, so kamu nak voltan tinggi ke voltan rendah? Nak bagi alur elektron ni, nak bagi elektron ni terpesong, kan nak tingkatkan pemesongan elektron supaya dia terpesong dengan kuat. Jadi kamu nak guna voltan, beza keupayaan yang memelintasi plug-plug itu nak guna yang tinggi ke rendah? Respon. Tinggi. Ya, kita guna beza keupayaan kita guna voltan yang tinggi. So kalau kamu sambungkan dengan terminal bateri, contohnya cikgu buat sini. Ni positif kan, ni negatif kan. So kamu gunalah beza keupayaan voltan yang tinggi. Contohnya 10 volt kan, tinggi. Kalau guna 1 volt rendah. Kalau guna 10 volt tinggi kan beza keupayaan dia. So nanti dia senanglah nak tarik elektron tu. So elektron tu akan terpesong ke plug positif dengan lebih senang. Faham ke? Boleh? Boleh. Okey. Tu dari segi voltan beza keupayaan. Okey, next. Had laju elektron pula. Kamu nak bagi, kan kita tembak elektron kan. So elektron tu nak bagi had laju dia tinggi ke rendah? Respon.
supaya elektron tu dia boleh senang terpesong ke plat positif ni kan. So agak-agak elektron ni kamu nak dia bergerak sangat laju ke bergerak sangat slow? Kamu rasa? Laju. Oh laju kamu nak dia gerak laju Okey, kalau elektron tu terlampau laju, dia bergerak laju apa jadi? Dia laju sangat. Dia laju sangat sampai dia tak boleh terpesong. Sebab laju. Kan? Macam kereta. Kalau kat bahagian corner tu kan, kat bahagian corner ring tu, boleh ke kereta tu nak laju kat bahagian corner tu? Tak boleh. Tak boleh kan, nanti dia terbabas kan. So kalau kamu nak bagi dia corner, kan elektron ni kan nak bagi dia corner, nak bagi dia pesong senang. Jadi elektron ni mesti apa? Had laju dia apa? Rendah. Had laju dia rendah. So itulah jawapannya. Okay, had laju elektron dia rendah. So bila rendah, tenaga kinetik dia pun rendah. Okay, bila tenaga kinetik dia rendah, dia senang terpesong. Senang terpesong. Okey. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Yang ni yang beza keupayaan yang tadi tu kan. Yang beza keupayaan yang voltan yang mutasi plat-plat tu. Okey. Yang ni kena tinggi lah. Sebab bila tinggi, dia senang lah nak tarik elektron. Okey. Dia senang nak tarik elektron. Okey. Next. Ni pula jarak antara plat-plat itu. Ni plat P dengan plat Q ni. Kamu nak jarak dia jauh ke dekat? Supaya elektronnya senang terpesong kan. Kamu nak dia jarak plat P dengan Q tu nak jauh ke dekat? Supaya bagi elektronnya senang terpesong. Kamu rasa? Dekat. Ya, dekat. Betul, dekat. So jarak dia rendah Sebab bila dekat, plat P dengan plat Q ni kita dekatkan dia. So lagi senang lah elektron tu terpesong. Bayangkan kalau plat P dengan plat Q tu jauh. Jauh sangat jauh. Ni plat P. Lepas tu plat Q. Faham ni je ni P lepas tu Q jauh sangat ke sini kan. Ni elektron tembak. Kan dia susah nak terpesong sebab jauh sangat. Betul tak? So kita dekatkan dia plat P dengan plat Q ni supaya elektron dia senang nak terpesong. Okey. Jadi bila jarak dia rendah, dia senang nak apa? Senang nak tarik elektron senang nak tarik elektron. Plat Q senang nak tarik elektron. Okey. Faham ke ni? Respon. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, next. Okey. Yang ini struktur utama osiloskop sinar keton ni. Ni tak ada dalam silibus KSSM tak ada. So kita cancel lah. Cancel. Tak payah belajar, tak payah belajar. Okey, ni tak ada ni. Ni pun tak ada dalam KSSM. Ni sebenarnya nak ukur voltan kita kan daripada senapan elektron tu kita boleh buat ni osiloskop sinar keton ni. Okey, osiloskop sinar keton. So kita boleh ukur lah voltan. Okey, kita boleh ukur voltan arus ulang-alik, voltan arus terus. Tapi tak ada belajar dalam KSSM. So tak ada belajar, tak payahlah belajar. Ke korang dah belajar dalam sains PT3 sebenarnya? Dah belajar ke sains PT3? Ke korang belajar Elektronik. Apa ni bang? Elektronik tak belajar PT3. Oh, PT3 tak ada elektronik. Oh, okey. Tapi kenapa silibus yang ni dia buang? Osiloskop sebagai voltmeter Cikgu rasa best je tajuk ni. Tapi tak apalah. Dia dah tak nak masukkan. So ni potong ni semua potong. Potong. So nak belajar apa ni? Dah semua potong. Okay, ni pun tak ada. Ni pun tak ada. Tengok ni. Ini kan. Ini kita boleh belajar ni Macam nak tahu jarak kapal terbang ni. Sebab tak silibus sudah dikeluarkan. So tak adalah belajar benda ni. Okay. Dah. Jadi kan kita terus pergi mana? Habis lah ke?
Lah, kejap. Kita pergi elektronik part 2. Ada kan? Ada. Okey. Sekejap. Elektronik. Ni. Kita terus pergi ni semiconductor. Okey. So, kenapa apa pentingnya semiconductor ni dalam elektronik? Sebenarnya kan semiconductor ni lah adalah nyawa Dia nyawa. Dalam elektronik. Tanpa semiconductor elektronik tak adalah alat-alat elektronik kat dunia ni. So pentingnya semiconductor ni. Okey, sebab daripada semiconductor ni kita boleh buat diode. Okey, apa fungsi diode? Okey, siapa tahu apa fungsi diode? Ada tak yang tahu? Ke korang dah belajar dalam RBT? Ada tak RBT diode? Tak ada respon. RBT ada diode. Ada RBT diode. Okey, apa fungsi diode? Tak ingat? Diode dia tukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, itulah pentingnya diode. Kan rumah kita kan dapat arus ulang-alik. Tapi alat-alat elektronik semua semuanya berfungsi dengan arus terus. So macam mana daripada arus ulang-alik nak tukar kepada arus terus? Tu yang kita guna diode. So sebab tu semua alat elektronik dia ada diode untuk tukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Kan? Macam dalam charger kan, charger handphone kan. Tu semua ada diode. Faham ke? Faham. Okey. Selain daripada buat diode, semiconductor juga boleh buat transistor. Transistor. So transistor ni apa pula? Transistor ni lah yang buat apa ni? Dia switch automatik. Dia sebagai switch automatik. Pernah tak kamu tengok rumah orang yang setiap malam je tiba-tiba nyala lampu je? Kan? Tak payah nak tekan switch, tiba-tiba menyala. Tu kita panggil switch auto, switch automatik. Itulah dia pakai transistor. Okey, ataupun kalau tiba-tiba terbakar, loceng berbunyi. Kan? Kan automatik kan, auto. So dia itulah dia transistor. Okey, dan selain daripada tu, transistor juga bertindak sebagai amplifier. Okey, amplifier tu apa? Membesarkan arus. Okey, sama macam dalam loudspeaker kan, dalam loudspeaker dia ada amplifier. Okey, jadi sebelum kita belajar detail pasal diode dengan transistor ni, kita tengoklah dulu basic dia, okey? Basic dia. So nak buat diode dengan transistor ni, kita perlukan semiconductor. So kita belajarlah apakah sifat-sifat semiconductor ni. Okey. Okey, apa maksud semiconductor? Kamu tengok kalau konduktor, konduktor apa? Konduktor dia boleh mengkondisi elektrik, sebab bintangan dia rendah. Okey, jadi contoh-contoh konduktor perak, kuprum, emas pun konduktor antara perak, kuprum dengan emas, yang mana paling bagus konduktor dia? Respon. Tengok jadual. Perak. Ya, perak sebab bintangan dia berapa? 1.5/10 negatif 8 ohm. Ohm meter dia pakai ni ke bintangan. Okey, so bintangan dia rendah lah. Jadi perak ni, kalau ikutkan perak ni konduktor elektrik yang lagi bagus daripada kuprum. Tapi kita tak guna perak. Sebab apa? Perak ni mahal. Kuprum ni murah. So sebab tu kita banyak guna kuprum. Okey, kalau penebat dia tak boleh conduct elektrik lah. Okey. So contoh penebat kaca, seramik, politena. Okey, semiconductor pula. Okey, semiconductor pun dia tak boleh konduksi elektrik juga. Tapi kita boleh bagi semiconductor tu boleh mengkonduksi elektrik. Dengan cara apa? Kita boleh buat panaskan. Kita boleh panaskan semiconductor tu. Okay, contoh-contoh semiconductor macam ni. Silikon, germanium, selenium. Okay.
Kita panaskan contohnya kita silikon kan. Silikon ni tak boleh mengkondaksi elektrik tapi kalau kita panaskan silikon ni boleh kondaksi elektrik. Faham? Faham ke? Boleh? Boleh. Okey. Jadi kat sini, jadi okay, so apakah maksud semikonduktor? So kamu semikonduktor tu adalah bahan, okey. Semikonduktor bahan yang mempunyai rintangan elektrik di antara konduktor dan penebat. Dia tengah-tengah. Okey. So maksudnya rintangan dia tak adalah rendah sangat, rintangan dia tak adalah tinggi sangat tapi di tengah-tengah. Okey, so bahan yang mempunyai rintangan elektrik di antara konduktor dan penebat. Okey. Jadi kat sini okey, kita tengok balik kat sini. Kenapa konduktor ni dia boleh senang nak kondak elektrik? Okey, contoh konduktor contohlah cikgu bagi logam magnesium. Magnesium apa dia punya elektron dia? Elektron magnesium berapa? Sekejap. Siapa ingat? Nombor proton magnesium. Cikgu bagi contoh magnesium sebab dia senang nak lukis dia punya elektron dia. 12 So 2 lepas tu 8 lepas tu 2 Okey 2. Okey. Yang yang ni dalam kimia kamu belajar kan? Dalam kimia petala yang kat luar sekali ni kita panggil apa? Dalam kimia korang panggil apa? Petala apa? Petala valence Oh, kamu panggil petala valence Bukan nama dia petala terluar? Dalam kimia bukan Okey, tak apalah. Okey. Petala yang terluar ni dia untuk isi electron valence. Okey, jadi kan kalau dalam fizik dia tak panggil petala kita panggil apa ni yang kat luar ni? Kita panggil dia jalur valence kita panggil jalur valence. So ni jalur valence. Okey. Untuk semua logam, jalur valence, lepas tu dia ada satu lagi jalur iaitu jalur kondaksi. Jalur kondaksi yang cikgu buat garis hijau ni. Ni jalur kondaksi. Okey, jadi jalur kondaksi semua logam dia ada jalur kondaksi. Jadi jalur valence dengan jalur kondaksi ni dia bertindih. Okey, dia overlap. Dia bertindih. So bila bertindih, so elektron pada jalur valence ni dia senang nak masuk pada jalur kondaksi. Okey, dia senang nak masuk ke dalam jalur kondaksi. Sebab tu dia senang nak mengkondaksi elektrik. Faham ke? Respon. Boleh ni? Boleh. Boleh. Ni kan macam ni kan konduktor logam kan. Okey, ni jalur valence. Okey, ni jalur valence. Lepas tu ni jalur kondaksi. So elektron dalam jalur valence ni dia senang nak bergerak masuk ke dalam jalur kondaksi ni. Sebab tu dia senang nak kondak elektrik Okey, senang nak kondak elektrik. Tapi kalau macam penebat kan contohnya kaca kan, kaca. Okey, dia punya jalur valence dia contohlah kaca. Cikgu tak tahu. Okey, kaca apa dia punya unsur? Silika Okey, silika. Okey, tak tahulah apa benda unsur tapi adalah unsur dia kan. Okey, contohlah cikgu buat macam ni. Okey. Ni contohlah ni jalur valence dia. Okey, contohnya yang kali hijau tu jalur valence. Ni jalur valence. Lepas tu dia pun ada juga jalur kondaksi dia. Okey, ada juga. Ni yang kalau orange tu jalur kondaksi. Tapi jalur valence dengan jalur kondaksi dia jauh jauh. Sebab tu kat sini dia kata untuk penebat contohnya kaca ni jalur valence dengan jalur kondaksi dia jauh. So dia ada gap. Okey, ada gap. Kita panggil apa gap ni? Kita panggil dia jurang terlarang nama dia. So bila ada gap, ada jurang terlarang, boleh tak elektron pada jalur valence ni masuk ke jalur kondaksi? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh kan, dia susah nak masuk jalur kondaksi kan. Dia tak boleh nak lompat pun sebab jurang terlarang dia terlampau besar. So sebab itulah kita kaca ke kan tak boleh nak kondaksi elektrik. Tapi kalau macam semikonduktor,
Okay, jalur valence dengan jalur kondaksi dia punya jurang terlarang dia tu taklah besar sangat. Dia gap dia sikit je. Sikit je. Jadi kan elektron-elektron pada jalur valence ni dia boleh tahu masuk ke jalur kondaksi. Tapi dia ada cara dia. Iaitu siapa tahu apa cara dia? Macam nak bagi elektron ni lompat masuk ke jalur kondaksi. Sebab tu kita kena Panaskan dia. kita kena panaskan, okay? So bila kita panaskan, elektron tu boleh lompat ke jalur kondaksi. Sebab tu dalam video ni, okay, kejap korang tengoklah video ni kejap. Mana ke video? Okay. Ni dah okey, contohlah macam ni kan. Okey, ni konduktor yang paku tu konduktor. Okey, dia senanglah nak kondak elektrik, mentor menyala. Okey, yang kaca tu tak boleh kan. Sebab jalur kondaksi dengan jalur valence dia jauh kan, ada jurang terlarang. Okey. Kalau ni ni silikon, ni semikonduktor silikon. Kalau kamu letak macam tu je pun sama, dia tak boleh kondak elektrik. Sebab apa? Sebab dia ada jurang, apa nama dia? Jurang terlarang. Larang. Ya, jurang terlarang. Okey. Elektron tak boleh nak lompat ke jalur kondaksi tu. So macam nak bagi elektron lompat pada jalur kondaksi? Sebab tu kita kena panaskan. So bila dipanaskan, apa jadi? Elektron boleh lompat ke jalur kondaksi. So mentor pun menyala. Okey. So jadi sifatnya itulah semikonduktor ni kita kena panaskan. Okey. Panaskan. Okey, jadi kat sini kan menyala mentor tu. So nama dia semikonduktor. Okey, kejap mana ke tadi? Ni yang cikgu explain tadi tu, jalur valence dengan jalur kondaksi tu. Kejap macam ni kan. Okey, yang bawah tu jalur valence. Yang atas tu jalur kondaksi. Sekejap. Okey, ni kaca. Tengok kaca. Elektron tak boleh nak lompat kan ke jalur kondaksi sebab dia jurang terlarang. Okey. Kalau macam paku ni, jalur kondaksi dengan jalur valence dia bertindih. Okey, bertindih. So elektron dia boleh nak masuk. Okey, sebab dekat kan, tak ada jurang terlarang. Okey. Yang semikonduktor ni pun jauh juga kan jalur dia. Tapi kita boleh kasih dia elektron tu lompat, kita kena panaskan. Okey, so konsepnya itulah kita kena panaskan semikonduktor ni. Okey, kalau kaca. Okey, tadi kan, kalau semikonduktor ni kita panaskan, elektron tu boleh lompat. Okey, tengok kaca. Kaca ni pun kalau kita panaskan, elektron ni pun boleh lompat juga sebenarnya. Tapi, nak ke kamu panaskan kaca? Nak ke? Tak nak. Tak nak. Sebab apa? Sebab dia akan jadi apa? Dia akan kaca akan kaca. Ya, kaca tu akan pecah sebab tu kita tak panaskan kaca. Sebab dia akan pecah. Tapi kalau kita panaskan silikon, okey, dia tak akan pecah, okey? Silikon dia tak akan pecah. Okey, next. Okey, jadi sekarang ni tengok ni lah. Okey, tadi kan elektron, ni okey, contohlah ni semua elektron, ni semua elektron pada jalur valence. Okey. So kan kalau elektron tu bila dia lompat pada jalur kondaksi, dia lompat, bila elektron tu dia lompat, nanti kan dia akan tinggalkan lohong. Ni nama dia lohong. Nampak yang color putih tu? Tu lohong. Okey. Lepas tu kalau ni elektron ni kalau dia lompat pada jalur kondaksi, dia lompat je dia akan tinggalkan kesan. Nama dia apa? Nama dia lohong. Okey, yang ni pun sama tak? Kalau elektron ni lompat, dia akan tinggalkan kesan dia. Kita panggil dia lohong. Ni lohong. So lohong ni dia bercas positif. Lohong bercas positif. Yang elektron ni bercas negatif. So dalam ni inilah perkataan baru kamu belajar lohong. Lohong bercas positif, elektron bercas negatif.
Okey, jadi kita tengok ni sikit. Mana? Okey. Kenapa kita kena panaskan silikon tu kan? Supaya bila kita panaskan, elektron tu boleh lompat ke jalur kondaksi dan dia akan tinggalkan lohong. Okey, sekarang ni bila kita semikonduktor ni, contohlah ni silikon kan. Kita sambungkan dengan terminal bateri. Okey, sambungan terminal bateri ni positif ni negatif. Ni positif ni negatif, lepas tu ni ada mentol. Okey. Jadi yang elektron ni yang bercas negatif ni dia akan tertarik ke terminal mana? Positif ke negatif? Kamu rasa? Positif. Ya, okey. Elektron yang charge negatif ni dia akan tertarik ke terminal positif. Yang lohong yang bercas positif ni pula akan tertarik ke terminal negatif. Okey. Okey, jadi elektron ni kan dia tertarik dengan terminal positif. So bila elektron mengalir adalah arus mengalir kan. Jadi tu yang mentol ni boleh menyala. Okey. Faham ni? Respon. Boleh. Boleh. Okey, boleh. Okey, so ada lagi lah video. Mana lagi video? Contohnya ni kan video ini. Mana tu? Ni video dia. Sekejap. Okey, kita kena panaskan. Okey, korang tengok kenapa kita kena panaskan. Ni animation video. Okey, dia panaskan silikon. Mana tadi? Lah. Ni kenapa pula ni? Sekejap Okey, kita nak panaskan silikon kan. Okey. So sekarang ni kan, contohlah ni silikon. Okey, silikon kan. Okey, silikon siapa tahu nombor proton dia apa silikon? Nombor proton dia berapa? 14 14. So dia punya ni electron valence siapa? 2, 8, 4. So electron valence dia ada berapa? Ada 4 Ya, ada 4. So kan ni silikon ni silikon. So ada 4 electron valence. 1, 2, 3, 4. Ni pun silikon juga. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, jadi kan silikon dengan atom silikon ni dia akan terikat dengan ikatan kovalen lah ni nama dia ikatan kovalen kan. Korang belajar kan ikatan kovalen. Okey. So elektron-elektron tu dalam ni lah, dalam ikatan dia kan. Okey, macam mana nak bagi ikatan ni pecah? Okey, macam nak bagi ikatan ni pecah? Sebab tu kita kena panaskan. Okey, bila kita panaskan apa jadi? Tengok. Nanti elektron tu kan boleh lompat ke jalur kondaksi tu kan. So bila sebab kita nak pecahkan ikatan dia okey, so kita hantar heat. Okey, dah macam bom kan kat situ. Korang hantar heat kat situ, panaskan. Nanti ikatan tu pecah. Okey. Ikatan pecah, elektron tu lompat. Okey, pergi ke jalur kondaksi. Nanti bila elektron tu lompat, dia akan tinggalkan kesan dia di bawah dia. Kesan apa? Apa nama kesan tu? Lohong. Ya, lohong. Ni yang kali kuning nampak. Ni lohong. Ni lah jadi lohong. Okey. Mana jadi? Okey, ni lah buat kali kuning jadilah lohong. Okey, lohong. Okey, sekarang ni bila dah jadi lohong, okey, elektron yang kat tepi-tepi ni kan, elektron yang kat tepi-tepi ni dia pantang tahu nampak lohong. Dia nampak lohong je dia nak isi. Okey, nampak lohong je dia nak isi. So kalau elektron yang contoh elektron yang sebelah ni kan, dia pindah masuk lohong ni, dia nak isi lohong ni. So bila elektron tu pindah sini, nanti kan elektron yang kat sini tu pula, elektron yang pindah tu kan tinggalkan lohong dia pula. Faham tak? Macam itulah proses dia kejap Okey, tengok Okey, so tinggal lohong. Nanti kan elektron yang kat tepi-tepi tu dia pantang nampak lohong Dia nampak lohong dia nak isi. Dia isi lohong tu. So nanti elektron tu tinggalkan lohong dia pula. Nanti elektron yang lain nampak lohong dia akan isi. Macam itulah. Ni macam main game kan.
Elektron tu dia masuk lohong, dia tinggal lohong dia. Dia pindah masuk lohong, dia akan tinggalkan lohong dia. So kan nanti kamu akan nampak pergerakan dia seolah-olah nampak tak pergerakan dia? Pergerakan dia seolah-olah elektron tu bergerak ke terminal positif, yang lohong tu bergerak